struktur pasaran asas kepada teori Elliott wave. Dia simple, amat simple. Okey. Dan anda pegang benda ini saja. Benda ni saja. Dalam trading, kita selalu dengar, trade ikut trend. Trade ikut trend. Apa yang dimaksudkan dengan trading ikut trend tu? So, saya ambil satu chart. Saya ambil satu chart kosong. Okey, kita masuk amat basic ya, kepada asas yang paling basic sekali. I try to go as basic as possible. Okey. Okey. Dan kita ambil cat kosong, letakkan kosong-kosong lah. Appearance, watermark. Okey, kita ambil satu cat kosong. Jangan peduli apa yang belakang ni ya. Okey. Apabila kita bercakap mengenai trend, bila anda tengok pergerakan yang macam ni, dalam satu struktur, satu je, dia belum trend. Ini pergerakan kita panggil, oh dia naik, dah trend tak? Tak. Kalau dia berlaku dalam satu struktur, satu je. Bila kita ambil mana-mana chart, macam ni kan. Macam mana kita tahu dia satu struktur? Ini satu struktur. Satu je. Dia sekampung. Ini sekampung. Ini sekampung. Lain-lain kampung. Ni dua struktur. Itu dimaksudkan dengan struktur. Ini satu struktur. Ini satu struktur. Ini satu struktur. Nampak? Satu struktur. Satu struktur. Ini satu struktur. Kan? Bila kita tengok kepada mana-mana chart, anda nampak macam ni, ini satu struktur. Bila dia turun dan nampak berbeza dengan yang sebelah ni. Nampak berbeza. Okey, kita alihkan color merah. Okey, ini lain. Ini struktur lain. Pada waktu ni dah ada trend tak? Belum. Dia cuma ada trend. Ini yang kita belajar RBS, SDR. Bila dia break out yang struktur sebelumnya. Sebab itu bila anda lihat penjelasan kepada trend, dia adalah siri pergerakan. Ini satu struktur, dah ada siri belum? Internal dia ada siri, ada. Kalau anda pergi lower time frame, kalau anda tengah tengok chart tu pada satu time frame, ini time frame anda dan anda tengah tengok benda ni, ini belum ada trend. Dia cuma ada trend bila dia break out yang ini. Then kita ada trend. Pada waktu itu kita ada trend. Ya, pada waktu ini. Pada waktu ini kita ada trend. Okey, bila kita ada breakout macam ni, pada waktu tu kita ada trend. Di mana kita ada low, pegang benda ni. Anda pegang benda ni, anda tak sesat. Faham tak? Bukannya semua lekuk tu anda nak trade. Itu masalahnya bila anda start faham Elliott wave ni. Masalah utama, saya pun ada masalah tu masa saya mula-mula belajar Elliott wave. Sebab saya cuba untuk predict setiap lekuk. Lagi banyak anda belajar Elliott wave, lagi banyak anda rasa anda tahu, anda cuba untuk predict setiap lekuk tanpa memikirkan trend. Itu je kejap. Low, high. Higher low. Ini yang dimaksudkan dengan benda ni. Higher low dan higher high. Lukis macam ni senanglah kan.
Tapi macam mana kita tahu trend tu pergi lagi ke tak? Okey. Di sinilah kita masuk saya menggunakan Elliott wave untuk menerangkan benda ni ya. Di mana dalam Elliott wave dia ada benda-benda asas. Benda-benda asas dia. Ni tak cukup. Okeylah, ni masuk sini. Okey. Ada benda-benda asas dia, iaitu apabila kita melihat kepada satu price cycle, apa dimaksudkan dengan satu price cycle? Low, high, higher, low. Satu price cycle macam ni, dia dibentuk oleh 5 wave ke atas, 3 wave ke bawah. Pada waktu ni ada trend ke tak? Tak. Dia kena diikuti oleh satu lagi price cycle yang break cycle sebelumnya tetapi dalam fraktal yang lebih kecil. Biar berbelit-belit dia. Apa maksud dia? Anda semua dah tahu dah fraktal. Cumanya tak faham apa macam mana nak guna dia. Macam ni. Yang incomplete sequence semua tu yang kita cerita incomplete sequence tu adalah fraktal, pecahan, wave dalam wave. Yang ini, yang hijau ni sama dengan ini. Faham tak? Bila kita bercakap mengenai ada incomplete sequence, ada dekat sini ada tak yang baru? Kalau tak ada yang baru, kita pergi, saya jelaskan lebih lanjut yang ni. Kalau ada yang, sebabnya ramai dah lama ikut kan. Kalau ada yang baru, bagi tahu. Kalau ada yang baru, kita start kepada Fibo apa semua. Saya tunjukkan Fibo pula. Sebab yang Fibo tu asas balik. Ada tak yang baru? Tak ada? Saya tunggu sekejap Okey. Kalau tak ada, long live Akasha. Okey. Itulah yang dimaksudkan dengan saya bila saya sebut incomplete sequence tu. Bermaksud kita sedang ada pecahan kecil. Faham? Pecahan kecil sedang berlaku. Yang 5 kat sini sedang replicate 5 kat atas ni. Marcella. Okey. Tak apa. Kita masuk kepada basic balik ya. Okey. Okey. Jadi konsep yang ini baru faham. Itulah dia. Okey, tak apa. Jadi cerita dia, bila kita ada trend, ini yang dimaksudkan dengan trend. Dan dalam Elliott wave, terdapat tiga jenis pergerakan yang membawa kepada trend. Yang pertama dikenali sebagai motif. Ini motif wave. Motif wave. Di mana kita ada, saya lukiskan ni lah. Okey. Di mana yes, sebab itu kita cuma trade incomplete sequence dengan momentum sequence, Kasha. Kita tak trade setiap lekuk. Sebab konsep fractals tu. Okey. Marcella. Okey. Jadi bila kita ada ini adalah satu bentuk yang membawa kepada trend. Dan bila kita bercakap mengenai trend, dia dibentuk oleh satu pergerakan yang senang nak tengok. Anda tengok kat mana-mana chart. Bila kita nampak satu pergerakan 5 wave macam ni kan. Ini senang nak tengok. 3, 4, 5. Senang je nak tengok kan. Mudah je nak tengok. Bila kita tengok trend 5 wave,
Tenang je kita tengok. Bila correction, ni correction. Ni correction, ni correction. Susah nak tengok. Bila dia trend, senang nak tengok. Bila dia correction, bila kita nak lukis support resistance kan, sifat dia akan bertindih. Dia akan bertindih. Bila kita lukis support, ni support, tindih, dia langgar, turun balik. Dan trend dia jarang jauh-jauh support resistance dia. Kalau kita nak lukis support resistance kat setiap lekuk kan, dia separated. Dia separated. Itu adalah sifat trend. Okey. Itu sifat trend. Jadi balik kepada cerita ni. Bila kita bercakap mengenai satu pergerakan yang membawa kepada arah dalam bentuk motif, ada syarat-syarat asas dia. Semua ni adalah nota. Kita balik kepada Fibonacci selepas ni. Okey. Bila kita bercakap mengenai trend, yang pertama ni adalah motif. Terdiri daripada penggunaan nombor untuk tandakan dia. Lekuk nombor 1, 3 dan 5. 1, 3 dan 5. Itu yang trendnya. Itu yang bawa kepada trendnya. Itu trend. Okey, jelas nampak. Oh, ini trend ke atas. Okey, dah boleh trade? Tak. Tapi ada nak kenal pasti dia trend. Okey. Lepas tu, ada sifat-sifat dia. Kalau dia motif, 2 tak boleh bawah daripada 1. Dia boleh sama. Biasanya 2 ni adalah jauh. Di sinilah kita menggunakan, kita nak kata jauh, kita nak kata bawah, kita nak kata atas. Kita gunakan Fibonacci. Ada 2 jenis. Sebenarnya 3 yang saya guna, tapi untuk time saya tak masukkan lagi. Masih ramai yang nak minta untuk yang asas dahulu. Biar time dia sama je. Wimon, mana Wimon? Kalau time tarik kepada satu cycle complete, itu je. Okey. Jadi kalau kita ambil Fibonacci retracement, satu Fibonacci retracement, kalau kita tengok kepada wave 2, okey, wave 2 kebiasaannya dia retrace lebih daripada 50% wave 1. Fibonacci retracement bila kita nak tengok benda yang balik. Okey, dia patah balik. Fibo patah balik. Fibo retracement. Pembetulan, pergerakan pembetulan harga. Dah tahu kan macam mana nak guna Fibonacci time kan? Tarik dekat Ripple. Nampak pun. Wave 2 kan? Ada dalam chat. Okey? Itu adalah untuk wave 2. Wave 2 kebiasaannya retrace balik di antara 50%, dia tak boleh lebih. Kebiasaannya 85.4. Tu 50 ke 85.4 kebiasaannya. Itu wave 2. Kebiasaan dia boleh sama tapi tak boleh lebih. Itu wave 2. Kalau lebih itu bukan motif. Itu benda lain. Okey. Itu adalah sifat. Dia boleh tak kecil je? Boleh. Asalkan lebih 14.6%. 14.6. Dia boleh macam ni je. Okey, itu sifat wave 2. Ini motif ya, ini structure motif. Okey, yang wave 3. Wave 3 dalam motif, dia tak boleh paling pendek. Dia boleh pendek macam ni. Kalau dia pendek macam ni, wave 5 akan jadi lebih pendek. Ataupun dia lebih pendek, dia panjang daripada wave 1, wave 5 boleh pergi lagi panjang. Tapi wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 paling pendek. Okey? Dia tak boleh paling pendek, itu je dalam motif. Okey? Kebiasaannya wave 3 ni kalau kita ambil Fibonacci extension ke depan, extension ni extend. Maksudnya wave 3 ni kalau kita bandingkan dia dengan panjang wave 1. Itu maksud dia Fibonacci extension daripada permulaan 1
2, wave 3, berapa banyak? 1, 2, 3.6 kalau sampai sini. Ini adalah 1 tadi tambah dengan 2, 3, 6. Itu adalah kalau dia 1, 2, 3, 6. Itu adalah Fibonacci extension. Okey? Motif. Okey, motif. Wave 4. Wave 3, dia paling kurang adalah 618. Kalau anda nampak kepada satu diagonal, nanti tak payah. Kita tak nak confusekan anda dengan diagonal pula. Okey. Kita ambil motif dulu. Saya kalau motif, saya nak tengok wave 3, 1618. Kalau Elliott wave basic, dia tak perlu. Saya gunakan wave 3 kena 1618. Faham? Wave 3 saya kena 1618. Kalau ini wave 3. Okey? Maksudnya ada momentum. Okey. Ke wave 4. Wave 4 kebiasaannya membuat shallow ataupun retracement yang sikit. Okey, wave 4. Daripada wave 3. Sepanjang wave 3 daripada 2 sampai 3 ni, wave 4 kebiasaannya di antara 1416 ke 38.2. Ini kebiasaannya. Dia boleh sampai 50% tapi tak boleh cecah 50%. Syarat dia tak boleh sampai 1. Saya tak guna rule of alternation. Kalau katalah wave 4 ni kan, kita besar macam ni. Dan kita katakan ini motif. Dan kita jangka ini wave 3. Saya akan tandakan kesemua ni sebagai wave 1. Faham tak? Saya takkan tandakan wave 4, biarpun dia cukup syarat macam ni. Dan ini wave 3. Kalau ini kita tandakan 4, anda akan lukis lain. Sebab itu saya tak lukis wave 4. Saya tak gunakan rule of alternation ni adalah di mana bila 2 ni dalam, wave 4 sikit. Kalau ini sikit, wave 4 dalam. Dia lebih tak apa. Dia boleh lebih sampai 600 ke, 623.6 ke, tak apa. Banyak kali juga dia lebih. Kalau ini kita jangkakan wave 3, kalau ini jangka wave 1, kalau ini jangka wave 1, wave 3 dia tak perlu sampai 1618. Kalau ini wave 3 dalam 3 ni atas ni 3, ni maksudnya. Ini kita tengah jangka wave 3. Wave 3, kita tengah jangka wave 3 dalam intermediate. Kita tengah jangka wave 3. Kalau kita tengah jangka wave 3 ni kena sampai 1618. Okey. Kalau 3 ni dalam 3. Ni dalam 3. 3 primary. 3 ni wajib. 3 ni wajib. Antara 3 dengan 3. 3 ni wajib untuk sampai 1618. Kalau ini 1, 12. Bila datang 12? 1, wave 3 ni tak perlu sampai 1618. Faham? Syarat dia, dia tak boleh paling pendek. Itu syarat asas. Okey. Wave 4 ada soalan? Wave 4 biasanya dia membuat shallow correction. Kalau wave 4 tiba-tiba sampai macam ni, ini tak boleh jadi 3. Dia benda lain. Kita akan extend. Ini mungkin 1, 2 dan lain-lain. Tak apa. Faham yang basic dulu. Wave 4, wave 3, wave 4 tak boleh masuk 1. Okey? Ini untuk motif. Wave 5.
wave 5 ada 3 cara nak kira. Yang pertama, wave 5 sama panjang dengan wave 1. Kita ambil lah sama panjang. Sama panjang. Dan wave 5 sama panjang lah. Okey. Tapi kalau anda tengok wave 5 dengan wave 1, wave 3 jadi paling pendek. Anda kena extendkan wave 3 ke atas ni. Ataupun anda ubah 1 ke bawah ni. Ingat, wave 3 tak boleh paling pendek. Itu cara pertama untuk kira wave 5. Yang kedua, wave 5 adalah bila kita ambil Fibonacci 3 dan 4, okey, wave 5 berada di antara 1618 ke 123.6. Ini adalah wave 5. Bila kita ambil 3 kepada 4. Tengok cara saya tarik Fibonacci dia. Always kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Okey. Jadi wave 5 berada di antara 1 ke 1618. Itu kebiasaannya. Saya akan gunakan 123.6. Kalau nak melukis lah. Okey. Dan cara ketiga, dan ini berlaku apabila wave 3 kat sini, kita ada wave 3 yang jauh. Maksudnya macam ni. Boleh? Boleh. Asalkan wave 3 tak paling pendek. Wave 5 biasa berlaku dalam komoditi. Wave 5 panjang. Biasa? Ada? Itu biasa berlaku dalam komoditi. Okey. Cara ketiga untuk kira wave 5 adalah kita ambil permulaan wave 1 ke 3 ke 4 ni, dan wave 5 adalah 618. Dalam keadaan ni, itu biasanya wave 5 kadang-kadang panjang daripada wave 3. Kalau 4 dia pendek. 1 dia ni. Kalau diagonal, dalam diagonal. Asalkan 3 bukan paling pendek. Asalkan 3 bukan paling pendek. Mana? Masihlah? Boleh faham setakat ini? Ini yang basic. Kita slow. Saya sentuh benda basic dahulu. Ada soalan untuk motif ni? Pegang yang ini. Asalkan motif, nanti kita cerita. Motif kena berlaku dalam wave mana? Wave 3 kena motif. Selagi anda pegang benda tu, anda tak sesat. Sifu pun Ustaz. Okey. Ini adalah basic dia. Okey. Yang kedua, dikenali sebagai dan bila kita bercakap mengenai motif tadi, 1 2 3 4 5, saya menggunakan 2 indikator. Yang pertama dikenali sebagai RSI. RSI ini mengira velocity. Bukan sunway velocity. Velocity ni laju dia. Perjalanan dia. Laju dia lah, velocity. Jadi, basically, bila anda melihat RSI, anda akan nampak wave 3 ni RSI, bacaan RSI tertinggi. Bila kita tengok 3 dalam 3 ni, kita tengoklah mana-mana ni. Dalam RSI dia, dalam structure dia, ini yang tertinggi. Ini wave 3 dalam 3. Okey? 3 dalam 3, dia punya RSI ni paling tinggi. Anda buka, itu cara paling senang. Ini sebagai filter, sebagai panduan. Bukan wajib, tapi paling simple untuk anda nak identify kat mana wave 3. Melihat kepada RSI. Ini kebetulan kita buka ngam lah. Sekejap kita buka lah mana-mana. Chart mana-mana lah. Euro GBP. Euro AUD. Ni dalam sikit. Okey. Wave 3 dalam ni. Anda buka lah RSI dia. Dia akan mempunyai bacaan 3 dalam 3 yang paling tinggi dalam struktur dia. Wave 3 dalam 3 ni
Dia yang paling tinggi dalam struktur dia. Okey? Itu sifat wave 3. Kalau kita ada dalam ni 1, 2, 3, 4, 5, RSI tertinggi adalah kat sini. Sini akan ada RSI tertinggi. Okey? Bila anda tengok velocity, bila anda tengok divergence, anda sedang lihat di lower time frame. Biasanya bila higher time frame dia tak berapa dia tak valid. Susah nak tengok. Susah nak tengok. Divergence berapa tahun. Kalau tengok macam apa? Macam Dow Jones ke, Russell. Kalau anda tengok yang besar monthly chart, kalau tengok daripada lama-lama 18 sampai lebih punya data, dari dulu lagi dia divergence. Takkan semua tu wave 5 kan? Kenapa dia naik? Okey. Jadi wave 3 dalam 3 3 dalam 3 ni akan ada RSI tinggi. Kalau ini satu struktur, satu je tak ada pecahan, dia sebatang je, candle naik, tak ada lekuk-lekuk. 3 ni paling tinggi. Dan last kali wave 5 akan ada divergence. Kita tengok chart apa ni? Euro AUD. Wave 5 dia, wave 5, 3 dan 5 ni itu 3, 5. Jangan PM saya. Tanya soalan dekat sini. Tanya soalan dekat sini. Tanya soalan dekat sini. Saya tak jawab dekat PM. Tanya soalan dekat sini. Kalau malu nama sendiri, letakkan nama 007. Tahun ni ada cerita James Bond. Hard to Die. Apa dah. Okey. Wave 5 akan biasanya ada divergence. Okey. Jadi wave 5, 3 kepada 5 akan ada divergence. Apa jadi kalau dia breakout ke atas lagi? Breakout ke atas lagi. Kita akan extend lagi. Kalau dia breakout buat higher high lagi kan. Kalau dia breakout ke atas tapi tak membatalkan ini dan dia masih divergence macam ni. Kalau dia macam ni. Dan dia masih divergence dengan 3 ni. Kalau dia buat macam tu, apa nak buat? Ni advance sikit. Saya nak tengok siapa dapat jawab soalan ni. Tadi ada sebut mengenai Euro AUD ni. Kalau dia buat macam ni tapi ada divergence lagi. Ni yang selalu orang miss tau. Sebab tu ada nampak saya tukar struktur semua. Wave 3 extend. Tak. Kena faham kita tengah tengok apa. Ni 5, 3, 5. Kalau anda extend, ini akan lebih 1618 Wimon. Jadi kita habiskan dia sebagai tukar fractals. Sebab dia nak sampai 100%. Always kepada 100%. A, B, C, kalau dia sampai 100%, ini dah habis. Faham? Kalau dia masih divergence, dia tak break out dia tak break out 3. Itu maksudnya dia habis. Ini jadi 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Dia habis, kita tukar fractal belakang bila ini berlaku. Tapi dalam divergence. Kalau dia break up ke atas dan membatalkan divergence, 3 extend. Kalau dia tak membatalkan, kalau dia membatalkan, tapi dia sendiri dalam divergence, kita akan habiskan dia. Tak apa, nanti kita tengok dalam fasa. Bila saya cerita fasa korektif, orang tak tanya. Faham. Lepas tu tak faham. Benda ni tak ada dalam buku weh. Tanya soalan. Benda ni tak ada dalam buku. Okey? Macam mana anda nak tahu fractal apa nak guna? Kali ni advance sikit. Tanya faham. Kalau dia membatalkan divergence, itu wave 3 dalam yang itu. Kalau dia tak membatalkan divergence, itu dah habis.
Itu pasti ada divergence. Kita akan naikkan fraktal dia dan habiskan struktur seluruhnya. Faham? Kalau dia terus naik, ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C sebagai apa ni? Sebagai flat. Ini B yang dalam. Tak apa. Okey, ni contoh, Jadi itu tadi adalah untuk apa tadi kita kat mana? Motif. Okey. Next. Next kepada next kita tengok kepada faham wave 5 divergence. Wave 3 RSI tertinggi. Selain daripada tu, wave 3 juga disebabkan momentum dia duk push. Momentum kata kunci dia momentum. Kita akan ada stokastik. Indikator stokastik dia bila wave 3, stokastik dia akan buat snake. Maksudnya di time frame ini kecil ini time frame kecil. Anda akan nampak stokastik dia kat puncak je 3 kan, dia akan buat benda ni. Dia akan buat macam ni lah. 3 dia akan ada sideway macam ni. 3 dia akan ada sideway macam ni. 3 dia akan ada sideway. Dia akan ada yang sebab itu dah tengok bila orang buat ni, dia akan pergi cari time frame pelik-pelik untuk cari snake tu. Dia akan pergi time frame yang dia cari untuk benda ni. Dia cari benda ni tau. Dia cari benda ni. Itu wave 3. Yang ini bila ada nampak macam ni kan. Nampak macam ni, itu wave 3. Nampak macam ni, kat sini ada wave 3. Yang ni, yang kecil-kecil ni, itu dipanggil snake. Ular. Nampak wave 3 je, kita cari wave 3. Wave 3 je, dia ada je snake. Dalam ni ada wave 3 dalam 3. Dalam ni. Satu, kalau saya lukis, saya akan lukis lain daripada orang. Kita akan cari untuk snake. Kat mana nak letak wave 3? Saya akan pergi time frame pelik-pelik 8 jam untuk cari snake yang clear. Kalau anda lukis pergi time frame kecil-kecil 45 minit, anda akan nampak kat mana tempat aku nak letak wave 3. Ni, sini wave 3. Cari kadang-kadang kita tak nampak kan, dia naik, tapi dalam ni tak ada snake. Anda pergi time frame lain, then anda akan nampak that snake. Snake maksudnya dia sideway kat atas. Overbought ataupun oversold area dia akan pergi sideway. Saya guna apa setting ni? 1433 boleh, 533 whatever, tak kisah. Cumanya saya tak letakkan background ni lah. Tak payah. Tengok rupa je. Okey. Itu untuk identify wave 3. Selain daripada tu, stokastik juga boleh diguna untuk mengira tau. Paling senang nak mengira, anda guna stokastik. Wave 1, wave 1, satu lekuk, 2, 3. Tu satu lekuk. Itu stokastik. Dia digunakan untuk mengira. Wave 3 dia snake, reset wave 4. Itu paling simple nak guna stokastik untuk mengira wave ni. Lekuk dia. Kan, kenapa kita kata ini ada kat atas B lagi? Sebab ini ada 1, 2, 1 lagi. Ini guna stokastik. Itu paling simple nak guna stokastik lah. Untuk kira lekuk dia. Okey. Ada soalan untuk motif. Next kita masuk motif dengan extension. Okey. Idea dalam Elliott wave adalah
bila kita ada satu motif, okey, bila ada satu pergerakan macam ni, dia sebenarnya membentuk satu pergerakan yang lebih besar. Okey, dia sebenarnya adalah melengkapkan satu pergerakan yang lebih besar, diikuti oleh satu pergerakan yang lebih besar, dan benda ni berulang-ulang. Maksudnya dalam time frame yang kecil lagi, dalam lekuk yang satu ni, kalau kita tengok di time frame lebih kecil, dia akan ada macam ni juga. Dia akan ada pecahan-pecahan macam ni juga. Di mana setiapnya ada, dan ada pecahan dia. Ada pecahan dia, wave kecil ni, wave 5 wave tadi membentuk satu pecahan yang lebih besar. Ni ya. Ni satu contoh jelah. Ini satu contoh dia. Ni satu dalam yang lebih besar. Dalam satu kat sini ada pecahan dia lagi. Okey. Ada satu lagi konsep dalam Elliott wave dikenali sebagai extension. Maksudnya dalam mana-mana yang ini biasanya dia ada 5. Dia boleh tambah lagi. Dia panjang lagi. Instead of dia 5, ini tadi 5 kan? Dia akan jadi nombor-nombor ni. 5, 9, 13, 17. Ini amat penting tau. 17 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Di mana sekiranya ni penting tau Ini penting. Sekiranya dalam yang ini 5 ni, kita ada pecahan dia lagi. 1. Macam mana kita nak tahu itu berlaku? Lepas ni. 2, 3, 4, 5. Dia ada pecahan lagi. Dia ada extend. Dia ada dalam yang kecil, dia tambah lagi. Dia naik lagi. Apa color lagi saya nak pakai ni? Dalam yang kecil ni kan, dia pecah lagi. Dia pecah lagi. Itu extension. Dan dia menyebabkan yang ini jadi lagi panjang. Itu extension. Dia extend. Kita katakan, oh ini nak habis. Oh tak, dia panjang lagi. Dia extend. Macam mana kita nak identify benda tu? Paling simple kita nak identify extension ni, bila kita tengok, kita jangka macam ni kan. 1, 2, dia naik, lepas tu turun. Sebab kalau anda kata, ini wave 1, ini wave 2, dan sedang buat wave 3, tapi dia turun. Dia turun dan ingat, wave 4 tak boleh masuk wave 1 kan. Lepas tu dia naik. Dia naik balik. Dia naik macam ni dia. Itu tanda extension. Faham tak? Itu tanda extension. Di mana anda tengok RSI, dia buat high. Contoh. Mana extension ni? Bila dia extend, saya tengok mana yang bila dia extend. Okey, macam ni tak. Banyak saya dah buang. Banyaknya saya dah buang. Satu. Terutamanya wave 3 lah. Terutamanya wave 3. Kita tengah dalam fasa korektif tu yang tak banyak. Dekat yen, silap saya. Yen. Yen ni banyak. Okey, nampak? 1, 2, 2 ni masuk balik. Kita tengah anggap wave 3 kan. Wave 3. Tunggu dulu channel ni. Identify dulu apa benda tu. Kan? 1, 2, dia masuk balik. Kalau kita tengah tandakan ini sebagai 3 kan. Maksudnya kita tengah tengok ini sebagai 3. Masa kita lukis ini kan. Ini 1, 2 dah jadi. Dia naik. Okey, dia reverse. Dia reverse kan. Tapi dia masuk 1 ni.
Dia masuk 1 balik. Oh, ini tak dapat nak tanda. Maksudnya kita dah ada, oh, ada dalam dia, ada wave dalam wave dia. Ada sedang tunggu 1, 2 kan. 1, 2 dalam merah kan. Lepas tu dia naik. Lepas tu turun, dia masuk balik dalam 1 ni. Oh, ini mungkin akan ada extension. Tu cara dia. Kalau anda tengok RSI dia, anda tak dapat nak confirm kan kau. Sampailah RSI dia break out 1 ni. Sorry, masa ni pun dapat break out, dapat confirm lah. 1 ni, 2, lepas tu dia naik, dia batalkan this one, divergence dekat belakang ni, tak apa. Nanti saya cerita ke dia. 1 tu buat higher high. Dia buat higher high, ini pun buat higher high. Nampak pula dari gitu. Okey. Naik, dan ini buat higher high, sini pun ada higher high. Dia dapat higher high, dan ini berakhir dengan diagonal. Dengan divergence. Maksudnya anda ada 5 wave. Hopper pun 5 wave. Waktu tu anda start buat extension. Nampak boleh macam ni? Ini ada divergence, dan nampak 5 line, 5 wave. Itu anda akan start extend, dia naik 1. Okey. Buat high high. Ini belum ada, ini saya tak dapat tandakan sampailah dia buat high high. Dia pada waktu itu saya letakkan di 1, 2. Pada waktu ini RSI dia buat high high. Waktu tu saya akan tengok, okey, ni wave 1, 2, dan RSI dia buat high high. Ini tengah buat wave 3. Jadi kita tahu ini 1, 2 dah. Bila ini berlaku macam tu. Itu adalah untuk extension. Extension ni bila ada nampak dia naik terus naik, itu payah. Itu ambil masa untuk anda nak identify dia. Anda nampak, ini adalah antara kemahiran paling susah bila anda ada menandakan elliott wave. Benda paling susah nak tanda sebenarnya adalah extension. Bila dia naik terus, macam ni kan, 1, 2. Wah, itu paling susah nak tanda, kalau nak tahu. Benda paling susah nak dilukis adalah bila dia extend. Benda paling susah nak lukis. Itu adalah extension. Hari ni biar dapat 2 dulu. Nanti esok kita sambung dengan diagonal, dengan structure impulsif sebagai satu. Fahamkan yang asas ni. Motif, ingat, kita ulang kaji balik. Motif adalah fasa nombor. Fasa yang membawa kepada arah. Wave 1, wave 3, wave 5 membawa kepada arah. 1 kita tak nampak sangat. Wave 3 tak boleh paling pendek. Wave 2 correction yang dalam. Kebiasaannya. Wave 3 tak boleh paling pendek. Wave 4 dalam motif, dia tak boleh masuk balik langgar wave 1. Dan wave 5, biasanya saya kena ada divergence. Apa tu? BTC? Tak apa. Okey. Extension adalah apabila dalam ni, ini 5 wave, dia extend lagi. Solution. Bila kita nampak benda ni tadi kali. Bila ada nampak benda macam ni, kan kita nampak 1, 2. Lepas tu dia naik 1, 2. Ini extend. Dan anda nampak RSI dia pun extend, buat higher high. Turun. Extend, buat higher high lagi. RSI dia pun buat higher high. Price pun buat higher high. Ini extension. Ini 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3. Ini extension dia.
Ini paling susah dalam edit wave. Kalau orang bukannya lukis correction, bukannya lukis 5 wave biasa, extension benda paling susah nak lukis. Benda paling susah nak lukis. Dalam ni akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, 3 dalam 3 RSI tertinggi yang ini. Yes, masa tu baru anda dapat tandakan sebagai sebagai extension. Waktu dia belum buat higher high, masih sebab waktu dia buat belum ada higher high, kita masih ada divergence. Bila dia buat higher high, baru kita dapat tambah extension baru, baru kita dapat tambah lekuk baru. Itu adalah untuk extension. Dia berlaku dalam salah satu daripada 3 yang membawa kepada arah. Sama ada dekat wave 1, wave 3 ataupun wave 5. Dan jagaan lekuk seterusnya. Maksudnya, kalau kita kira kat sini, sini ada 5 lekuk. Sini ada, ini adalah wave 5 lekuk. Dalam ni, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini ada 9. Perhati RSI apa benda tu, Fifi? Saya nak tunjukkan basic konsep dah dulu. Besok kita tengok chart tiap hari kita tengok. Okey. Ini dia. Yang ini 9. Kalau dalam ni kan dia katalah wave 1 2 dalam yang kecil ni 1 2, lepas tu kita tukar color lagi. Satu, 2, ni adalah wave lain. 4, ni wave. Ini kesemuanya adalah wave 3, 4, 5. Faham? Untuk ni 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini buat macam ni. Itu adalah extension. Tak semestinya salah satu daripada 3 lekuk. Normally dalam saham dan currency, normally tak semestinya, tapi normally di wave 3. Itu adalah extension. Dalam komoditi ni, wave 3 dalam ni boleh panjang ataupun wave 5 dia panjang. Itu dalam komoditi. Okey, dapatkan yang 2 ni dahulu, motif dengan motif with extension. Esok kita sambung kepada diagonal dan kita lihat kepada the whole impulsive structure. Lusa kita akan tengok kepada korektif. Korektif simple. Jangan, sebab itu benda macam ni, sebab itu bila anda tengok benda yang tengah naik kan, jangan jangka hujung trend. Trend boleh extend, correction tak boleh extend. Kalau correction extend, itu bukan correction. Faham? Sebab itu jangan jangka hujung trend. Selagi dia kecuali kawan-kawan dia dah reverse. Itu market dynamic, itu kita discuss pada hari Jumaat. Okey? Itu kita lihat. Saya akan masukkan hari Jumaat ni kepada cerita lanjutan, cerita extension ni, cerita motif. Bila kita nak tahu, US 500 tak extend dah, ni dah habis, dia dah turun. Kita akan tengok kawan-kawan dia. Kalau kawan-kawan dia dah menunjukkan reversal. Okey. Itu saja untuk hari ini. Baca nota-nota ni. Nota-nota ni boleh download dekat Discord. Ambil. Semua yang saya ceritakan ada dalam ni. Ni saya tak pakai, ini saya tak pakai. Okay, kita akan sambung yang lain-lain ni pada hari pada esok. Jadi bersama lagi dalam
sesi analisa pasaran malam nanti, ingat, labur dalam satu sistem